Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Eva binti Abdullah, nombor meja B04 SPP 21F002. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Maksamin Nabi Muhammad Shah, B04 SPP 21 F018. Saya Nur Elika Shuna binti Syamsuddin dari kelas SPP 3A. Nombor metrik saya B04 SPP 21 F017. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan bagi tujuan komunikasi di tempat kerja. Ia terbagi kepada kawalan, motivasi dan untuk mengimbangi keperluan dan matlamat organisasi. Dari segi kawalan, ia lebih didefinisikan sebagai untuk mengenali tingkah laku sendiri atau tingkah laku orang lain. Dari segi motivasi pula, ia dapat mempelajari sesuatu atau mengajar sesuatu kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah untuk mengimbangi keperluan dan matlamat organisasi. Ia adalah lebih kepada untuk membangunkan sebuah kumpulan yang dapat bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Baiklah, bagi slide seterusnya adalah untuk struktur organisasi formal terbahagi kepada kompleks dan berpusat. Bagi organisasi kompleks, ia adalah struktur organisasi yang diurus dan dikawal oleh dua orang atau lebih, dan ia lebih kompleks apabila organisasi ini memiliki badan fungsi sendiri atau memiliki struktur pemilikan yang berbeza. Bagi organisasi berpusat pula, ia adalah bagi pihak berkuasa untuk membuat keputusan tertumpu di bahagian atas dan hanya beberapa orang yang bertanggungjawab terhadap pembuatan dasar dan membuat dasar organisasi. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan saluran komunikasi formal. Saluran komunikasi formal ini terbagi kepada 4 dan yang akan saya bentangkan 3 terlebih dahulu dan seterusnya akan disambung oleh rakan pembentang saya seterusnya. Bagi komunikasi ke bawah, ia merupakan komunikasi dari peringkat pengurusan yang lebih tinggi kepada peringkat bawahan dalam sesebuah organisasi. Kemudian ia bertujuan untuk memberi maklumat yang lulus daripada penyeli kepada pekerja bawahan, sama ada secara lisan atau bukan lisan seperti arahan untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Kemudian ia sangat penting bagi pihak pengurusan atasan agar dapat menyampaikan maklumat yang tepat dan berguna kepada pekerja bawahannya. Kemudian bagi komunikasi ke atas pula adalah aliran maklumat yang disediakan oleh pihak bawahan kepada pihak atasan. Selain ia bertujuan untuk mengenal pasti bidang masalah bagi membuat keputusan yang rasional, serta lain mengumpul data untuk penilaian prestasi serta alat kaki tangan, dan ia juga mewujudkan perhubungan yang sihat dan memupuk semangat kerjasama di antara majikan dan pekerja. Komunikasi yang terakhir saya bentangkan adalah komunikasi mendatar. Ia merupakan elemen penting dalam komunikasi di tempat kerja selain ia bertujuan untuk perkongsian maklumat di kalangan kaki tangan organisasi yang berada di hierarki yang sama. Selain ia membenarkan saluran mesej disampaikan secara aliran sisi yang membolehkan unit lain dapat bekerja dan bertukar maklumat dengan unit lain tanpa perlu mengikut aliran komunikasi ke atas dan ke bawah. Dan yang pertama ialah dalam satu organisasi, saluran formal iaitu wujud dalam bentuk komunikasi rasmi. Yang kedua, saluran komunikasi formal adalah saluran yang tersusun dengan baik. Yang ketiga, komunikasi formal terbagi kepada 3 iaitu roda, bulatan dan semua rangkaian. Yang keempat, satu jenis komunikasi lisan di pertukaran maklumat dilakukan melalui saluran telah ditentukan. Rangkaian roda. Yang pertama, aliran maklumat kepada atau daripada ahli pasukan yang bertindak sebagai pemimpin. Rangkaian bulatan pula, ahli kumpulan yang berkomunikasi dengan orang yang berpengalaman, kepercayaan dan lokasi pejabat. Semua rangkaian. Komunikasi jelas ini terdapat dalam kumpulan dan kategori sebagai komunikasi di peringkat lebih tinggi. Setiap ahli pasukan berkomunikasi antara satu sama lain di dalam pasukan berkenaan. Kebaikan dan kelemahan struktur organisasi formal. Kebaikan dia ialah kerja lebih sistematik. Yang kedua, lebih terselaras.
Kelemahan ia pula pengambilan keputusan yang lambat. Yang kedua, organisasi yang bersifat kaku. Beberapa contoh untuk dikongsi kepada anda. Alright. Yang pertama, kita ada rantai standard tunggal di mana komunikasi seseorang memberitahu sesuatu kepada orang lain yang sekali lagi mengatakan sesuatu kepada orang lain dan prosesnya terus berjalan. Seperti yang anda tengok di atas ini, di mana orang A akan bawa kepada orang B, kepada orang C, kepada orang D dan orang E. Seterusnya kita bawa kepada rangkaian kluster di mana komunikasi seseorang memberitahu sesuatu kepada beberapa orang yang paling dipercayai dan kemudian mereka memberitahu kepada kawan-kawan mereka yang dipercayai, dan komunikasi ini akan berterusan sehingga pengakhirannya. Okay, antara contoh dia macam yang dekat tepi ni. Dekat tepi ni kita ada B, ada C, ada D, di mana orang A ni akan beritahu B, C, D, iaitu kawan-kawan mereka dahulu lah. Okay, selepas mereka dah beritahu kepada kawan-kawan mereka, kawan-kawan mereka ni akan beritahu kepada orang lain pula, di mana seperti E, F, G, H dan I ini. Okay, baiklah, seterusnya kita tengok pada keberangkalian di mana komunikasi berlaku apabila seseorang secara rawak memilih beberapa orang untuk menyampaikan maklumat yang kurang menarik tetapi tidak penting. Okey, seperti rajah di atas. Okey, jom kita tengok kepada next slide. Seterusnya adalah rangkaian gosip di mana komunikasi bermula apabila seseorang memberitahu sesuatu kepada sekumpulan orang dan kemudian mereka menyampaikan maklumat kepada lebih ramai orang, dan dengan cara ini maklumat itu disampaikan kepada semua orang seperti gambar di atas. Daripada kami bertiga, sekian, terima kasih.